أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk siri kuliah At-Tartil Tarannum Murattal Asbabun Nuzul dan Perbincangan Ayat. Tuan-tuan, sambungan kepada yang kita berhenti dululah. Saya cek berapa bulan lepas, ya tak? Apa nak buatlah begitu yang telah berlakunya. Dan tuan-tuan, malam ini sambungan kepada surah Al-Mumtahanah, bahagian pertama. Kita baca sama-sama, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahu al-azim. Jadi tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat daripada surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah dibaca dua, Al-Mumtahanah betul, Al-Mumtahinah juga betul. Satu lagi Al-Mujadalah, surah Al-Mujadalah betul, Al-Mujadilah juga betul. Kedua-dua tu ada kaedah pendalilan secara khusus dalam ilmu bahasa lah. Baik tuan-tuan. Saya nak sebut secara ringkas saja tentang baik, yang pertama sekali ayat nombor 1 tu. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Cuba. Baik, tanda panah tu lam alif tuan-tuan. Sebahagian Quran ada, sebahagian Quran tak ada. Kenapa ada beza tu kan? Kerana ini bergantung pada cetakan, dan ini perkara-perkara berkenaan lam alif, sad lam ya panggil sili atau sala, qaf lam ya qili atau qala tu, itu semua adalah dipanggil ijtihad para ulama. Ijtihad ulama qurra yang bidang Quran, tajwid, qiraat ini, dia yang bincang apa semua lalu diletakkanlah untuk memudahkan kita. Jadi bila diletakkan lam alif apa semua itu, maksudnya jangan berhentilah. Tapi kalau berhenti juga berdosa ke? Tidaklah sampai tahap itu tuan-tuan. Kalau yang dalam Quran yang wakaf yang paling berat ialah yang kena wakaf, iaitu wakaf lazim. Wakaf lazim. Misalnya surah Yasin, fala yahzunka qauluhum. Fala yahzun ka qauluhum, ada mim kecil, wakaf lazim. Wakaf lazim ni wakaf yang sangat suruh berhenti situ. Kerana dia kalau disambung ada mungkin berlaku kesamaran makna. Kesamaran makna ni pada sebahagian orang lah. Sebahagian orang yang faham sungguh dia tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu letak mim kat situ. Wakaf lazim. Baik, kalau dia sambung juga berdosa ke? Ada? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Laisa hunakal waqf ya'thimu bitarkihi. Tidak ada satu wakaf kalaulah dia suruh wakaf kita sambung. Tidak adalah satu wakaf yang berdosa kalau buat begitu. Dan tak adalah pula satu yang suruh sambung tiba-tiba kita wakaf. Tidaklah sampai dosa seperti mana dosa tinggal sembahyang. Dosa buat benda haram itu tidak sampai ke tahap itulah. Cuma kita katakan bahawa sebaik-baiknya kalau suruh wakaf tu wakaflah. Kalau suruh sambung tu sambunglah. Itu yang sebaik-baiknya. Ada tempat-tempat yang ditekankan lebih kuat, seperti manalah wakaf lazim tadi. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau sambung dia ada tasyabuh makna, dia ada satu kesamaran pada makna. Macam mana? Ya Muhammad, jangan kamu sedih dengan kata-kata mereka. Mereka itu siapa? Orang kafir. Jangan kamu sedih ya Muhammad dengan kata-kata mereka. Kata-kata mereka maksud orang kafir. Inna na'lamu,
Sesungguhnya kami tahu ma yusirrun wa ma yu'linun, apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka zahirkan, kami tahu belaka. Baik, kami itu siapa? Allah. Kami itu Allah. Cuba sambung. Jangan kamu bersedih ya Muhammad dengan kata-kata mereka bahawa kami mengetahui. Bahawa kami itu macam dah kembali kepada orang kafir. Macam. Jadi itulah ulama bimbang kod berlaku tasyabuh ataupun kesamaran pada makna itu, maka akhirnya diletakkan mim wakaflah lazim. Itu saya sebut kata itu adalah ijtihad para ulama qurra. Lebih-lebih lagi lah ada para sahabat baca demikian, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in dan seterusnya. Boleh tuan-tuan jadi kita ambil kaedah mudahnya, yang diletakkan di sini kita ikutlah, itu yang sebaik-baiknya. Kecuali orang yang ada keuzuran napah pendek, yang ada masalah-masalah seperti itu, maka bolehlah dia meninggalkan suruhan-suruhan seperti itu kerana sebab ittirar, kerana terpaksa. Baik. Kemudian yang kedua, ini tuan-tuan. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. Cuba dengar. Baik, perkataan ana ni perkataan ana ini makna saya dalam bahasa Arab. Memang umum masyarakat kita di Malaysia ni tahulah perkataan ana tu. Dia tak bertukarlah kalau sebut ana nama perempuan pula ana tidak, dia tahu sebenarnya maksudnya saya. Baik. Ana dalam bahasa Arab dalam Al-Quran akan diletakkan hujung alif itu tanda bulat, yang bermaksud semasa wakaf 2 harakat. Masa sambung kekal, pendek dia. Dibuang alif semasa sambung, tapi masa wakaf 2 harakat. Baik, contoh. Tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana. Cuba tuan. Dua harakat. Kita kata kenapa nak wakaf kat situ? Mana tahu tuan-tuan, kalau kebetulan kita tersalah ke, satu kebetulan kita pendek nafas kat situ ke, boleh jadi. Maka wakaf dengan cara betul dua harakat. Tapi kalau orang tu panjang nafasnya, tak payahlah berhenti kat situ, sebab maknanya tak sempurna. Dan saya apa? Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Cuba. Itulah dia tuan-tuan. Kita ambil 2 perkara malam ini, mudah-mudahan insya-Allah menambah kita punya pengetahuan tentang ilmu bacaan Al-Quran. Ustaz, biasanya tuan-tuan yang berada di rumah Allah di masjid ini memang maklum perkara macam ni. Ini sebagai ulang kaji lah. Ya, maklumlah kita dah lama kan, berbulan-bulan tak ada kuliahnya apa semua. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan balik tentang apa yang kita belajar sebelum ini. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan musuhku, yakni musuh Allah dan musuh kamu sebagai awliya, sebagai kawan, teman, tuan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, disebabkan kamu tu ada rasa kasih sayang kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dan sesungguhnya mereka kufur kepada Allah, dan bila datang kebenaran kepada mereka sebelum ini, mereka kufur, mereka tolak. Bahkan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka halau Rasul dan halau kamu sendiri. An tu'minu billahi rabbikum,
bukanlah sebab apa-apa pun, sebabnya kamu beriman kepada Allah sebagai Tuhan kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, sekiranya kamu ini keluar berjihad jalan aku dan juga mencari keredaan aku, wabtigha'a mardati, tusirruna ilaihim bil mawaddati, dan bila kamu sembunyikan rasa kasih, rasa sayang, rasa ada hubungan dengan mereka itu, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan aku mengetahui dengan apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu zahirkan, wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, kalau kamu buat juga maka kamu termasuklah orang yang sesat daripada jalan yang benar. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat pertama ni ada sebab nuzul, dan perbincangan ayat Al-Quran kita lebih menumpu kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan sebab nuzul. Di dalam tafsir, kitab-kitab tafsir menyebutkan, dan kisah ini juga ada dalam Sahih Bukhari, iaitu berkenaan dengan seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia adalah seorang sahabat besar yang termasuk man syahida badran, orang yang berperang bersama Nabi semasa perang Badar. Tuan-tuan, orang perang Badar ni dia ada satu kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul. Tinggi. Kenapa? Kerana mereka ini, bermula daripada mereka lah Islam ini berkembang. Maksudnya, sekiranya orang Islam pada masa itu jumlah 313 lebih kurang tu kalah, maka secara logik akal, takdir Allah tu kita kira memanglah, cuma logik akalnya Islam akan terkubur. Tetapi sebab mereka lah, asbab daripada mereka lah Allah panjangkan hayat usia Islam ini sehingga tersebar ke seluruh alam ini. Baik, sekejap lagi Ustaz ceritakan itu, tuan-tuan. Baik, Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu perbincangan untuk menyerang kota Mekah. Sebab berlaku serangan kota Mekah ini ada sebab, tuan-tuan. Puncanya ialah pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada bertolak daripada Madinah ke Mekah. Tahun ke-6. Nak buat apa? Kerana nak menunaikan umrah. Nak menunaikan umrah. Lama sudah 6 tahun dah tinggalkan Mekah, pergi duduk Madinah, kemudian nak balik ke Mekah sekejap nak tunai umrah. Kalau sempat ingin juga nak buat haji terus. Lalu bertolaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dalam 1,500 orang, 1,400 orang para sahabat, sampailah ke Hudaibiyah. Baik, cerita tu insya-Allah Ustaz kemudian kan. 2 kali dah kemudian dah. Insya-Allah sampai ke tempat ayat yang bincang ini kita akan buat ceritakan. Baik. Bila bincang gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah masuk kota Mekah tu sekat Hudaibiyah, tak boleh masuk dah. Hantar Sayyidina Osman. Bila hantar Sayyidina bincang, tak balik Sayyidina Osman. 3 hari diumumkan bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh oleh Quraisy Mekah. Lalu Rasulullah bersiap nak perang. Akhirnya kufar Quraisy Mekah tu takut, dia lepas Sayyidina Osman dan berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Lalu antara perjanjian Hudaibiyah itu isi kandungnya ialah kamu kena balik Muhammad, kamu kena balik, datanglah tahun depan baru boleh buat umrah. Walaupun dah dekat ya tuan-tuan, Hudaibiyah dengan Mekah ni berapa jauh je, ya dah. Jadi kita kata berapa puluh kilometer saya daripada Mekah, tapi tak dibenarkan. Suruh balik. Baliklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perjanjian yang kedua ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Lalu Rasulullah taat kepada perjanjian tersebut. Tetapi tuan-tuan, rupanya kufar, orang kafir Quraisy Mekah ni telah buat komplot, perjanjian ataupun komplot untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dengar begitu, tahu berita itu, lalu Rasulullah buat mesyuarat lah. Mesyuarat ini untuk serang kota Mekah.
Jadi dah tahun 6, tahun ke-8 itu Rasulullah bersiaplah bincang. Salah seorang ahli bincang itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini dia telah bila dengar perbincangan Rasulullah nak serang Mekah ni, dia tulis surat. Surat kepada penduduk Mekah. Khususnya jiran tetangga dia tu. Di kalangan jiran tetangga dia tu ada yang telah Islam dan ada yang masih kafir. Tetapi walaupun masih kafir, mereka ini tolong jaga harta benda dia kat Mekah. Hatib ni seorang yang ada harta lah kat Mekah tu, orang kaya juga. Maka ada tolong jaga dia, tolong jaga saudara mara waris-waris dia tu, tolong jaga. Jadi dengan sebab itu dia beri peringatan kepada mereka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan serang kota Mekah. Lalu Hatib bin Abi Balta'ah ini telah beri surat ini kepada seorang perempuan. Perempuan ini naik kaldai kau unta begitulah, ya. Dia telah letakkan surat itu di dalam, orang perempuan kan dia dulu sanggul besar tu kan. Ada jarum besar yang cucuk tu. Jarum itu ada lubang dalam tu, dia masuk surat dalam tu, cucuk dalam rambut dia. Lalu dia berjalanlah. Jalan keluar daripada kota Madinah sampai satu tempat namanya Lembah Khakh. Sampai tempat itu maka wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi memberitahu bahawa seorang sahabat kamu telah menghantar surat kepada penduduk Mekah. Sedangkan benda itu rahsia. Maka Rasulullah SAW perintahkan 3 orang sahabat, Sayyidina Ali, Talhah, Urwah, gitulah 3 orang sahabat Nabi, kejar perempuan itu. Rasulullah sebut dalam hadis Sahih Bukhari ini tuan-tuan, iaitu kamu cari perempuan ini, kemudian kamu minta surat tersebut. Cari dan minta surat tersebut, dan kamu akan jumpa dia di tempat nama Khakh. Rasulullah tak pergi pun, hanya dapat berita daripada Jibril. Kamu kejar dia dan jumpa dia satu tempat nama Lembah Khakh. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak berapa hari ni kita akan sama-sama menyambut Maulidur Rasul. Seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan yang sangat besar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsu. Ini manusia yang telah dikonfirmkan oleh Allah. Dia tak akan bercakap dengan hawa nafsu. Kalau dia bercakap, wahyu. Jadi yang terbaru ini tuan-tuan, kita bila musim-musim Maulid ini tuan-tuan, ustaz rasa agak sedih lah. Bukannya apa, cerita-cerita yang tahun lepas Maulid, setahun lepas, maka akan bawa balik, panah balik. Begitulah setiap hari dalam media sosial lah, dalam Facebook, dalam Instagram, ke dalam apa semua tu, yang kisah-kisah yang lepas, tahun lepas akan dibalik. Diceritakan balik. Yang ini bid'ah, yang ni tak boleh, yang ni itu, macam-macam. Ada. Tuan-tuan, sehingga ada satu video seorang syekh yang menolak, mengatakan bahawa Maulidur Rasul ini adalah bid'ah munkarah dalalah. Munkarah ni bid'ah yang diengkarkan dan sesat, dan wasilah ila syirk, dan menjadi satu wasilah, satu jalan kepada syirik. Allahumma tuan-tuan. Jadi kebetulannya dia buat soalan secara live. Tuan-tuan boleh cari nama ini, syekh. Dia syekh yang hebat juga, nama Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang salafi di Mesir. Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi dalam soalan yang ditanya oleh penanya tu, dia buka soalan live kan. Lalu ditanya, dia kata, "Syekh, saya nak tanya macam mana kalau musabaqah Quran ni boleh ke tidak?" Lalu syekh itu pun jawab, dia kata, "Boleh. Kerana fastabiqul khairat, kamu berlumba-lumbalah nak buat kebaikan, dan Rasulullah juga ada pernah buat soalan-soalan musabaqah tentang Quran ini. Soalan contohnya,
wahai Ubay, ayat ni kat mana? Ada juga Rasulullah buat begitu. Itu jawapan dia. Itu soalan begitu, tak ada masalah. Kita cerita ni musabaqah. Baik, dia kata itu tak apa. Lalu orang yang sama itu tanya pula. Dia kata, habis itu macam mana Maulid Rasul? Terdiam dia sekejap. Maulid Rasul tak boleh. Itu perkara bid'ah, dan bid'ah itu dalalah, dia kata. Bid'ah yang sesat. Walhal musabaqah yang dia sebut awal tu, dia juga yang tanya dan dia juga yang jawab. Musabaqah itu telah disebutkan bahawa dia kata itu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia boleh. Tiba-tiba jawapan yang kedua itu dalam beberapa saat sahaja bezanya, dia kata bahawa yang Maulid ini termasuk dalam bid'ah dalalah. Ini tuan-tuan, orang-orang seperti ini kita merasa sangat-sangat peliklah. Yang kena mengena dengan jiwa dia, dia kata okey. Yang kena mengena. Yang tak puas hati dengan dia, yang tak kena dengan dia, maka dia kata bid'ah. Ini golongan seperti ini. Kalau majlis maulid apa semua, marah selalu. Tapi kalau jemput ceramah maulid, okey. Majlis tak boleh, tapi kalau jemput ceramah maulid, okey, boleh. Pulak dah. Golongan-golongan seperti ini, tuan-tuan. Ustaz beri peringatan sahajalah supaya kita hati-hati. Baik. Yang kita duk gembira sangat kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana benda ini. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang kalau dia bercakap betul. Kalau dia sebut mesti benar. Tidak ada lagi lah, kalau confirm sahih daripada Nabi, mana itulah kebenaran yang pasti kita terima. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari yang saya sebutkan ini, iaitu kamu cari perempuan ini di lembah Khakh. Walhal Rasulullah kat Madinah. Kamu cari perempuan ini kat lembah Khakh dan dia ada kat sana. Dan bila Sayyidina Ali dan Talha dan Zubair bin Awam sampai di sana, memang ada wanita tersebut. Lalu Sayyidina Ali pun mintalah surat. Bagi surat itu. Perempuan itu berbohonglah. Surat apa? Tak ada apa. Dia kata, tak apalah, aku cek. Dia cek apa semua unta dia, apa semua dia cek, tak ada. Satu lagi aku tak cek, tubuh kamu. Aku beri pilihan kepada kamu ni, kamu nak beri surat tu kah atau aku telanjangkan kamu? Maka zabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak akan berbohong kalau Rasulullah kata ada surat dengan kamu, mesti surat itu ada. Bak surat itu. Maka tuan-tuan akhir dia pun cabutlah dia punya sanggul tu kan, dan keluarlah surat tersebut. Dan Sayyidina Ali ambil surat tersebut dan biarkan dia, lepaskan dia, dan akhir bawa balik ke Madinah surat tersebut. Baik. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat surat itu, Rasulullah panggil Hatib. Wahai Hatib, kenapa kamu buat begini? Tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang penting. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat berita yang sahih daripada Jibril. Sahih kan? Ke boleh tipu lagi kat situ berita tu? Tak boleh, tuan-tuan. Sebagaimana isu yang kita tengah panas. Kalau tuan-tuan ada dalam media sosial tu, ada seorang ustaz bercakap tentang hadis ini adalah pada tahap zanni. Zanni dengan yaqini. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, tuan-tuan, hadis mutawatir adalah hadis yang bersifat yakin. Mana-mana hadis yang cukup syarat mencapai tahap mutawatir, maka dia adalah membawa hukum yaqini. Hukum yang yakin. Siapa-siapa lawan, kafir. Hukumnya. Dia dah jadi taraf seperti mana Al-Quran. Al-Quran ni kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya hukum yaqini. Subut, sabit, confirm daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Macam mana jadi mutawatir? Syarat ulama ialah mutawatir ini setiap peringkat itu daripada Rasulullah, sahabat, kemudian turun lagi kepada tabi'in, tabi'in. Peringkat dia, setiap peringkat itu mestilah
jam'an atau jama'atan, satu kumpulan orang. Nah, walaupun ulama khilaf berapa kumpulan ni, kata 10, 20 orang yang menyampaikan berita yang sama. Dan yang nyampai tu pula memang terkenal tu orang baik-baik. Tak isap rokok, orang tu bukan jenis maidam, orang tu bukan jenis kaki penipu dah. Itu semua orang baik-baik terkenal. Tak perlu semak dah, tapi kalau berita dia sama semua sekali itu, yuhilu tawatu'uhum lil kadhibi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akal kita, logik akal fikir ni tak pernah sabar 10 orang, 20 orang ni bersepakat untuk menipu. Nah, seorang itu duduk di Iraq, seorang tu duduk di Madinah, seorang tu duduk di Kufah, jadi duduk lain-lain tempat. Pada masa tu internet pun tak ada, WhatsApp, media sosial tak ada belaka, tetapi membawa cerita yang sama. Aku dengar Rasulullah kata gini, Rasulullah kata gini. Jadi beritanya sama, maka itu dipanggil mutawatir. Siapa-siapa lawan yang mutawatir ini, maka dia panggil, tuan-tuan, orang ini jatuhkah kafir. Dari sudut hukum Islam lah, jatuh kafir kerana lawan benda mutawatir. Quran semua sekali mutawatir. Baik, hadis ada hadis mutawatir. Yang kedua ialah hadis ahad. Hadis ahad tu yang kurang sikit tarafnya daripada hadis mutawatir. Ini ada khilaf ulama. Itu dipanggil zanni. Tetapi apabila dihukumkan sahih, maka kita katakan bahawa dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana jalur sanad itu telah dibincangkan, telah cermati oleh ulama, diperdetailkan oleh ulama, akhirnya keluarlah hukum hadis ini sahih. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, hadis ahad walaupun dia masih pada tahap zanni, tetapi bila dia sahih maka kita terima sebagai sahih, dan kita boleh katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, tapi tak cukup syarat. Syarat 5 syarat sahih itu tak cukup. Dia turun taraf sikit, turun hadis hasan, turun lagi taraf dhaif. Maka taraf ini turun ni, tuan-tuan, maka itu kata pada tahap zanni. Jadi kita tak boleh nak ambil secara bulat begitu semua sekali zanni, tidak. Sebahagian adalah merupakan yang secara mutawatir, hadis-hadis yang sahih yang mesti kita terima dan tidak boleh ditentang hadis-hadis. Kalau tentang juga, maka dia termasuk boleh membawa kepada terkeluar daripada agama. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Hatib. Kenapa Hatib kamu buat begini? Maka Hatib pun ceritalah. Ya Rasulullah, sebenarnya aku ni ada halif, ada kawan-kawan, ada saudara mara kat sana, kat Mekah. Dan kawan-kawan tu pula, saudara mara itu, walaupun bukan Islam, duk jaga harta aku. Jadi aku bukan niat suruh lawan kamu ya Rasulullah, tapi nak beri peringatan, tak payah lawanlah, kamu tak akan mampu, sebab Rasulullah datang dengan tentera yang besar. Katanya lebih kurang 10,000 tentera. Maka memang kalau lawan pun buat mati saja. Dan sebenarnya begitu, tuan-tuan, bila masuk yang tentera Islam ke masa Fatah Mekah tahun ke-8 itu, tidak berlaku peperangan. Semuanya dalam keadaan terkejut, dan kecuali sedikit di bahagian Khalid Al-Walid, beberapa orang situ sikit yang berlaku, kemudian yang lain semua dengan keadaan aman damai, sehinggalah Islam memerintah di Mekah. Jadi tuan-tuan, itu tujuan Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, walaupun niat dia baik, tapi bolehkah gitu, tuan-tuan? Bolehkah dengan niat baik tiba-tiba dia pecahkan rahsia orang Islam? Bolehkah? Jawapannya tidak boleh. Hatta negara kita Malaysia pun, kalau memecahkan rahsia negara kepada orang luar, hukumannya apa, tuan-tuan? Boleh dipenjara, bahkan boleh dibunuh. Dihukum gantung. Kenapa? Kerana memecahkan rahsia besar negara kepada orang luar. Boleh. Samalah juga dalam Islamnya, memecahkan rahsia Islam. Jadi sebab itu, tuan-tuan, maka Umar kata, da'ni ya Rasulullah adribu unuqah. Umar senang je, ya Rasulullah, benarkan aku kerak kepala dia. Umar kerak kepala lalu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu Umar dengan cara keras dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, oleh kerana Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah orang yang termasuk daripada golongan yang berperang dalam perang Badar,
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada perkiraannya. Rasulullah fikir jasa dia besar dalam Islam. Tuan-tuan perlu diingat, orang yang masuk dalam perang Badar ini jumlah 313 orang. Rasulullah doa pada malamnya, tak tidur malam pada malam perang Badar itu. Esok pagi nak perang, malam itu Rasulullah tak tidur. Sembahyang tahajud malam dan membaca doa ini sepanjang malam. In tahlik hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kamu hancurkan kumpulan 300 lebih ni, maka kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Nah, Rasulullah tahu takdir Tuhan, tapi logik pada akalnya, kalau tidak kerana demon ni, kumpulan 300 lebih ni, maka Islam akan terkubur. Itulah Rasulullah ulang-ulang doa tersebut sehinggalah paginya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi pada golongan ini dia ada satu kelebihan yang diberi kepada mereka ni, i'malu ma syi'tum. Kamu buatlah apa saja atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kamu. Itu janji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada para sahabat. Tapi tuan-tuan, walaupun janji ini diberi kepada baik, saya minta 3-4 minit tuan-tuan. Walaupun janji ini diberi kepada tentera Badar, tapi mereka ini, dalam janji ini ada jaminan bahawa mereka ini tidak akan buat satu kesalahan tu dengan sesuka hati. Oh, kita dah dijanji oleh Allah ni, beres buatlah apa sahaja, dosa ke, maksiat ke, rasuah ke, riba semua. Ada, tidak begitu. Mereka ini sebenarnya seolah-olah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melakukan dosa-dosa yang besar. Dan Hatib bin Abi Balta'ah tu dia silap perkiraan. Tujuan dia yang lain, tapi pada masa yang sama dia telah membuka rahsia Islam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kemaafan kepada Hatib. Cuma diberi peringatan bahawa apa yang dia buat itu adalah satu kesalahan yang memungkinkan dengan sebab kesalahan tersebut Islam jadi dapat malapetaka. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah kisah lebih lanjut dan sampai ayat dalam bab Al-Mumtahanah nanti, InsyaAllah Ustaz akan sambung lagi. Tapi tuan-tuan nak beritahu bahawa Nabi SAW walaupun dapat dah ada kisahnya daripada Jibril, Rasulullah tahu dah bahawa yang tulis surat itu Hatib. Kalau tak ambil surat daripada perempuan itu pun dah okey dah, sebabnya sudah ada bukti daripada wahyu. Lalu kenapa Rasulullah ambil surat itu juga? Ini para ulama menyebutkan bahawa Rasulullah bukan sahaja seorang Rasul dapat wahyu, tapi Rasulullah juga adalah hakim, dan seorang hakim perlu bukti. Hakim perlu bukti. Dia tak boleh, hakim ini menghukum dengan pengetahuan dia, tak boleh. Mesti dihukum dengan mana bukti. Tu yang peguam tu pun dakwa lah begini semua. Dia berdasar kepada bukti barulah diberi keputusan. Itu Islam pegang. Jadi sebab itu tuan-tuan, Rasulullah suruh ambil surat itu sebagai bukti bahawa inilah surat Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi semoga-moga tuan-tuan kita dapat ambil pengajaran bersama daripada kisah Hatib ini, dan insya-Allah tuan-tuan Ustaz akan sambung lagi pada pertemuan akan datang pada ayat Al-Mumtahinah ni insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu-Mu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.